Buletin pagi bersama saya Amir Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Pilihan raya kecil Port Dickson, proses pengundian awal pagi lancar. Hari Sukan Negara, lebih 35 acara sukan meriahkan sambutan peringkat kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angkatan Tentera Malaysia ATM mengarahkan anggotanya di semua negeri bersiap sedia bagi menghadapi banjir memandangkan cuaca tidak menentu ketika ini. Menteri Pertahanan Mohammad Sabu berkata, perkara itu sudah dimaklumkan kepada semua markas tentera berikutan bimbang banjir berlaku secara tiba-tiba. Pihak Angkatan Tentera telah mengarahkan negeri-negeri dan markas-markas tentera untuk buat persediaan menghadapi banjir kalau ianya datang dengan tiba-tiba dan tergesa-gesa. Kita bersedia ala kadar yang mampulah oleh pihak tentera. Tambah beliau, ketika ini pasukan tentera turut terlibat dalam misi kemanusiaan membantu mangsa gempa bumi di Sulawesi, Indonesia dan beberapa pesawat telah digunakan untuk menghantar bantuan makanan dan perubatan dari Jakarta ke Palu. Sehubungan itu, persediaan awal adalah perlu untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau sebelum itu menghadiri Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia 2018 kepada 200 ahli Persatuan Veteran Tentera Tidak Berpencen dan ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia di Kota Baru semalam. Kenyataan itu susulan hujan lebat berterusan di beberapa negeri khususnya di Kelantan yang kini telah memasuki musim tengkujuh. Dalam pada itu, Mohammad Sabu berkata Kerajaan Pakatan Harapan akan terus membantu semua bekas anggota tentera di seluruh negara. Jelasnya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet Rabu lalu dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera bakal menerima bantuan permulaan RM500,000. Persatuan Veteran diluluskan oleh Kabinet hari Rabu lepas. Veteran persatuan ini akan dibantu oleh Kementerian. Kalau ahlinya misalnya sampai 10,000 orang, maka kerajaan akan bantu lebih kurang RM40,000. Kalau ahlinya 5 hingga 10,000, maka bantuannya berapa betul? Adalah RM78,000. Artinya ahli banyak dapat banyak. Tujuannya supaya persatuan itu dapat mentadbir dengan baik. Katanya, kementerian akan meminta bantuan kepada persatuan veteran itu ditingkatkan tahun depan bergantung kepada perkembangan ekonomi. Seramai 68,317 pemilih berdaftar bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson akan mengundi hari ini di 32 pusat pengundian yang membabitkan sebanyak 154 saluran dibuka bermula jam 8 pagi tadi hingga 5 petang. Semalam, SPR menjangkakan sebanyak 70% pengundi di kawasan Parlimen Port Dickson akan keluar mengundi. Di lokasi ketika ini, wartawan Hafizi Rosli bersedia dengan laporannya. Jadi Hafizi, kongsikan sedikit perkembangan di sana. Baik Amirul, tepat 8 pagi tadi ke semua 32 pusat pengundian dibuka sekitar jam 5.30 nanti. Dan saya berada di SK Teluk Kemang di mana di sini dibuka 9 saluran yang mana SK Teluk Kemang ini berada di dalam Don. Dan apa yang dapat saya laporkan kepada anda yang mengenai keadaan di sini
semua lebih awal kerana daripada 2-3 hari sebelum ni kita dapat saksikan di sebelah tengah hari dan juga di sebelah petang nampaknya telah pun membasahi. Diingatkan kepada semua untuk keluar mengundi di sebelah pagi lebih awal lagi. Dan jika dapat saya ulaskan semula dalam pertandingan PRK P133 ini menampilkan iaitu melibatkan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga calon bebas Tan Sri Isa Samad serta calon PAS iaitu Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Nazari Mokhtar serta 4 calon bebas lain iaitu bekas pembantu peribadi Anwar Datuk Seri Anwar iaitu Muhammad Saiful Bukhari, personaliti media sosial Stevie Chan Ki Leong, pakar perusahaan Kan Chi Yuen dan bekas pensyarah Lau Sek Yan merupakan satu-satunya di kawasan ini. Dan apa yang kita dapat saksikan, Tan Sri Muhammad Isa merupakan satu-satunya calon yang sekitar jam pagi nanti. Apapun pun, jika anda ingin ke pusat mengundi membuang undi, pastikan anda membawa kad pengenalan anda dan membuat semakan dulu di saluran mana anda akan mengundi. Dan saya akan membawakan perkembangan dari masa ke masa, perkembangan hari pengundian PRK P132 Port Dickson langsung dari Port Dickson ini. Dan saya kira itu sahaja laporan dapat saya bawakan. Kita kembali bersama Amirul Hakim Amal Oman di Sri Pentas. Silakan. Sedikit gangguan hubungan di situ, namun terima kasih Hafizi di atas laporannya dan harapkan mereka yang tinggal di Port Dickson untuk keluar mengundi lebih awal. Seterusnya. Sambutan Hari Sukan Negara 2018 peringkat kebangsaan sedang berlangsung di Bandar Sukan Kuala Lumpur Bukit Jalil serta dijalankan serentak di seluruh negara. Hari Sukan Negara telah diisytiharkan pada setiap hari Sabtu minggu kedua bulan Oktober setiap tahun sebagai suatu inisiatif Kementerian Belia dan Sukan ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara bersukan. Untuk perkembangan terkini, kemeriahan kita bersama Imalena Esa di Bukit Jalil. Silakan, Lia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Imalena Esa secara langsung di KL Sport City ini untuk sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2018. Majlis perancaranya berlangsung sebentar tadi, dirasmikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sambil ditemani Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang ini, saya ingin mengajak anda ke perkarangan KL Sport City ini kerana ada 33 jenis aktiviti yang disediakan di sini untuk anda hari ini, antaranya acara fun walk, skateboarding, gusti lengan, sukan tradisional, wall climbing. Juga ada disediakan kawasan khas untuk e-gamers kita, e-sukan yang sekarang ini sedang diketengahkan oleh Menteri Belia dan Sukan. Tidak lupa juga sukan khas untuk boccia seperti boccia dan bola sepak penalti untuk khas untuk golongan daripada kurang upaya. Hari Sukan Negara 2018 ini sudah bermula sejak 7 pagi lagi, tapi jangan bimbang, anda masih boleh datang ke sini kerana sambutan ini akan berlangsung sehingga jam 5 petang ini. Kalau anda takut kepada kesesakan trafik di sekitar KL Sport City ini, tidak mengapa kerana perkhidmatan LRT dan juga MRT disediakan secara percuma ke stesen Bukit Jalil ini bermula jam 6 pagi sehingga 11 pagi ini. Kalau anda lihat di sekitar saya ini, suasananya sangat meriah dengan kehadiran penduduk di sekitar Lembah Kerang seawal jam 6 pagi lagi tadi untuk menyertai acara fun walk dan fun ride yang disediakan di sini. Selain di sekitar Kuala Lumpur ini, Hari Sukan Negara juga diadakan di seluruh negara, berlangsung di seluruh negara ketika ini. Jom kita sama-sama beriadah hari ini, keluarkan peluang anda untuk melakukan aktiviti sihat ini, kita amalkan gaya hidup sihat. Untuk itu, sekian saja daripada saya secara langsung di KL Sport City ini. Kita kembali ke Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Elia. Langsung dari Bukit Jalil, majulah sukan untuk negara. Seterusnya, sebuah lori yang mengalami kerosakan di tepi jalan yang curam tiba-tiba mengundur dan terlanggar 2 buah kenderaan. Kejadian berlaku di Puchong Utama, Selangor. Kejadian berlaku kira-kira jam 3 petang Khamis lalu. Pemandu lori berusia 45 tahun dikatakan memberhentikan lorinya di tepi jalan akibat mengalami kerosakan. Dia kemudian meletakkan 2 ketol bata di bahagian kiri hadapan dan belakang tayar lori.
Pasukan bantuan lebuh raya kemudian tiba untuk menghulurkan bantuan. Bagaimanapun, lori berkenaan tiba-tiba mengundur dan melanggar motosikal serta sebuah trak tunda yang diparkir di belakang lori. Motosikal tersebut remuk manakala trak tunda mengalami kerosakan di bahagian hadapan. Dua anggota polis bantuan berkenaan bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Abang okey tak, bang? Seorang tukang cat dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur semalam atas pertuduhan membunuh adik kandung lelakinya Sabtu lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh Lim Hock An selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Lim Hock Sun, 48 tahun, di ruang tamu sebuah unit flat di Taman Sri Murni, Sentul antara pukul 4.30 pagi hingga 5 pagi pada 6 Oktober lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 12 Disember ini untuk sebutan kes sementara menunggu laporan forensik dan bedah siasat. Kejadian itu dipercayai angkara berebut untuk menonton siaran televisyen sehingga berlaku pertengkaran membabitkan dua beradik itu. Kejadian berlaku di antara pukul 4 hingga 5 pagi apabila dua beradik itu dipercayai bertikam lidah sebelum mereka bergaduh sehingga seorang terbunuh dan seorang lagi cedera. Hasil pemeriksaan di lokasi kejadian, polis menemui sebilah parang dan gunting yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Memakai jaket polis dan menyamar sebagai anggota polis sebelum menyamun warga asing. Itu taktik empat lelaki yang akhirnya dibongkar selepas kesemua suspek ditahan dalam serbuan berasingan di Ipoh, Perak. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Senior Assistant Commissioner Yahya Abdul Rahman berkata, seorang anggota polis turut ditahan kerana dipercayai bersubahat dengan kumpulan itu selain 3 lelaki yang bertindak sebagai pembeli barangan curi. Dia orang ada bawa senjata bahaya, kata apa semua ni. Ada juga bawa senjata tajam. Jika mangsa melawan, dia orang akan tak teragak-agak mengacurkan senjata lah. Pada mulanya dia datang, dia kata dia polis. Mungkin supaya pintu dia buka. Dan bila masuk tu, sebaliknya mereka telah disambung. Tambah beliau, kumpulan yang diketuai suspek berusia 23 tahun itu dipercayai aktif melakukan 9 kes samun di sekitar Ipoh melibatkan kerugian ratusan ribu ringgit. Kesemua suspek berusia lingkungan 19 hingga 23 tahun ditahan dalam 3 serbuan berasingan di sekitar Ipoh antara 2 hingga 6 Oktober lalu. Turut dirampas 15 buah telefon bimbit, 2 vest polis, 1 beg sandang dan 1 dompet dipercayai hasil curi. Siasatan lanjut terhadap kesemua suspek kemudiannya membawa kepada penahanan 3 lagi individu dipercayai pembeli barangan curi kumpulan terbabit. Polis menahan sepasang suami isteri bersama 5.6 kg dadah bernilai lebih RM260,000 dalam satu serbuan di sebuah rumah di Cangkat Jering, Perak, Rabu lalu. Kedua-dua suspek dipercayai aktif membungkus semula dadah sebelum diedarkan kepada penagih di sekitar Taiping. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Perak, Assistant Commissioner VR Ravichandran, berdasarkan maklumat dan risikan hampir 2 bulan, serbuan dijalankan di sebuah rumah oleh pasukan pegawai dan anggota dari bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Taiping kira-kira jam 2 petang Ahad lalu. Hasil pemeriksaan di rumah berkenaan membawa kepada penemuan 2.93 kg dadah jenis heroin, 2.1 kg ganja dan 0.5 kg syabu. Turut disita, sebuah kenderaan jenis Pro 2 Azza dipercayai milik suspek. Turut dirampas adalah peralatan yang dipercayai digunakan untuk pembungkusan semula dadah tersebut dalam paket-paket yang kecil untuk diedarkan. Dan hasil semakan didapati kedua-dua suspek mempunyai rekod kesalahan lalu di bawah kes dadah. Dan mereka berdua juga didapati positif urin dadah ganja. Lelaki berusia 51 dan isterinya 54 tahun kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.